Saya ada kakak ipar, tapi dia kakak tiri kepada suami saya. Mereka satu ibu lain bapa. Soalan saya, aurat mereka bagaimana? Mereka boleh kahwin atau tidak? Terima kasih. Hihihihi. Saya ada ni, sedang tengok ustaz. Yang tak tahan hihihihi. Okey, dengar baik-baik. Terima kasih. Sebab tu kita datang bertanya. Nak, yang kemas lagi kemas, yang tak betul jadi betul. Dia kata kakak tiri suami dia macam mana hubungan? Kakak tiri dia ni mak sama, bapak lain. Okey? Faham lagi? Satu ibu lain bapak. Okey? Kakak tiri suami saya, satu ibu lain bapa. Mereka boleh kahwin ke tak? Bini dia tanya. Okey? Dengar baik-baik. Soalan ini salah. Yang betulnya satu mak lain bapa, adik-beradik betul, bukan tiri. Situ kita silap. Situ suruh mari hadir majlis ilmu, tak rugi dah tak? Tak rugi apa? Membawa 200 lah kau cek kat pergi balik 200 kau. Hilanglah sekian tadi tu semua. Betul tak? Memari jam Rolex, balik Rolex kau. Ustaz tak minta jam. Betul tak? Tapi memari tak reti, balik reti. Dengar baik-baik orang ceras. Adik-beradik ada 4. Ni saya bilang. Okey? 1, seibu sebapa. Kedua, sebapa lain ibu. Ketiga, seibu lain bapa. Keempat, lain bapa lain ibu. Ulang balik. Saya ulang. Pertama, seibu sebapa. Yang kedua, sebapa lain ibu. Ketiga, seibu lain bapa. Keempat, lain ibu lain bapa. Rasa air dengar dulu. Okey? Adik-beradik betul 3 ni. Yang bukan adik-beradik betul, yang tiri, yang nombor 4. Mana adik-beradik betul? 3. Yang pertama, seibu sebapa. Orang Melayu panggil adik-beradik kandung. Okey? Seibu sebapa, adik-beradik betul. Yang kedua, satu bapa lain ibu, adik-beradik betul. Yang ketiga, ibu sama, bapaknya lain, adik-beradik betul. Kan kena betul banyak tu. Yang tiri hanyalah yang last, bapak lain, mak lain. Faham lagi ya? Jadi 3 yang pertama tadi, adik-beradik boleh tak nikah? Tak boleh nikah. Mahram sampai kiamat. Kenapa mu tak boleh nikah dia? Adik-beradik seibu sebapak tu. Kenapa mu tak boleh nikah dengan dia? Ini bapak ni, adik-beradik aku ni, bapak sama mak lain. Ini pula, kenapa mu tak batal wuduk dengan dia? Inilah adik aku, yang bapak lain, mak sama. Faham? Kita orang Melayu dah silap. Bila bapak lain, dia kata adik-beradik tiri. Bila mak lain, adik-beradik tiri juga. Salah. Adik-beradik tiri yang last tadi. Bapak lain, mak lain. Ayah kita kahwin dengan janda yang ada anak perempuan. Jadi mak janda tu bukan mak kita, bapak bagi janda bukan bapak kita. Orang bagi adik-beradik, mak lain, bapak lain. Itulah adik-beradik tiri. Bolehkah kahwin sentuh batal wuduk? Faham? Faham? Pegang baik-baik. Sampai 50 tahun lagi kalau hidup boleh jawab. Contoh ni 2023, 2073. Contohlah, contoh. Faham lagi nak kemungkinan mu semua mati dah. 50 tahun lagi aku seorang hidup. Faham? Kemungkinan, faham? Tak. Jadi orang tanya, "Syekh, adik-adik tu tiri tu apa?" Oh, adik-adik tiri mak lain, bapak lain. Aku ingat masa dulu 50 tahun lepas di Bukit Ceras. Faham lagi? Itu cara orang mendengar ilmu. Masuk telinga kanan, terus duduk kat motherboard, simpan dalam tu. Kita masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Tak dah keluar pergi. Okey?
Tak batal air wuduk 3 golongan. Adik-beradik seibu sebapak, adik-beradik sebapak lain ibu, adik-beradik seibu lain bapak. 3 ni adik-beradik betul. Tidak sah nikah, sentuh tak batal wuduk, boleh berdoaan dalam rumah, tidak wajib tutup rambut yang perempuannya. Apakah dibolehkan membaca surah yang sama pada rakaat yang pertama dan kedua? Bagus soalan ni. Dia kata kalau kita semayang, boleh tak kita baca surah yang sama? Rakaat pertama surah yang sama, rakaat yang kedua surah yang sama. Hukum membaca surah dalam semayang selain Fatihah adalah sunat. Hak tu kena faham dulu. Yang wajib hanyalah baca Fatihah. Sekalipun solat Jumaat imam tak baca surah, sah. Nampak? Yang wajib solat surah Fatihah. Kerana Nabi SAW sebut la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah solat mereka yang tidak baca surah Al-Fatihah. Lepas pada surah Fatihah, sunat kita membaca surah yang lain, bukan surah Fatihah. Sunat baca surah yang lain. Jadi kalau dalam Quran ada 114 surah, kita sudah baca satu surah Fatihah yang wajib, ada berapa lagi baki? Soalan mudah, rama-rama boleh jawab. 114 surah tolak satu, tinggal 113. Jadi lepas Fatihah terpulang kepada kita 113 surah itu. Apa mana surah yang kita nak baca? Silakan. Manakah yang paling afdal? Ulama menjawab, yang mana yang Nabi baca itu afdal. Tapi kalau Nabi tak baca, dalam hadis tak ada datang Nabi baca surah itu, kita baca harus. Contoh, semayang maghrib, Rasulullah baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Tidak ada hadis yang datang Nabi baca surah Yusuf. Kita baca lepas maghrib surah Yusuf. Harus. Yang afdal yang datang dalam hadis. Okey, selesai masalah. Siapa yang sunat baca surah, imam atau makmum? 2 orang sunat baca surah. Yang pertama, orang yang semayang seorang diri. Faham? Yang kedua, imam. Adapun makmum tidak sunat baca surah, melainkan pada solat yang baca perlahan, iaitu semayang zuhur dengan asar. Makmum bila habis Fatihah, imam belum rakaat, sunat baca surah. Okey. Jenis yang solat baca kuat zuhur, maghrib, isyak, imam baca kuat surah, makmum dengar surah. Okey, balik kita pada soalan. Kalau kita yang semayang seorang diri atau imam lah, dia baca surah yang sama, nampak? 2 rakaat surah yang sama selepas Fatihah, boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Adakah dilarang? Tidak dilarang. Adakah makruh? Tidak makruh. Hukumnya boleh. Bahkan seluruh semayang pun boleh. Semayang Jumaat surah yang sama 2 rakaat. Semayang maghrib, isyak, zuhur surah yang sama contohnya. Sampai witir pun surah sama. Tarawih setiap rakaat surah sama. Seumur hidup satu surah yang dia baca lepas Fatihah harus. Ada satu kampung zaman Nabi, seorang imam, dia baca surah yang sama lepas Fatihah. Rakaat pertama lepas Fatihah Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Qul huwallahu ahad al-ikhlas. Sembahyang witir pun Qul huwallah, tarawih Qul huwallah, sembahyang Jumaat Qul huwallah, hal panjang sampai muak makmum. Akhirnya pakak-pakak pergi Madinah, report kepada Nabi, minta ambil tindakan. Ya Rasulullah, imam di kampung kami baca surah yang sama, surah Al-Ikhlas, bertahun-tahun dah. Jadi nak ambil tindakan lah, suruh ambil tindakan lah. Nabi kata, ada saksi? Ada. Memang saya saksi. Hari-hari sepanjang tahun surah Al-Ikhlas. Nabi kata, kalau begitu sahih, balik beritahu imam itu, nanti surah Al-Ikhlas akan pimpin dia masuk syurga. Jadi balik ramai-ramai tak jadi apa komplain.
Nah, jadi ulama pun fatwa, Al-Imam Nawawi fatwa harus. Okey? Dia suka surah tu. Nah, dari makmum komplain, makmum memang tugas dia komplain. Nampak? Dia bagian tukang komplain. Suruh dia ke depan, baru dia kencing atas sejadah tu. Suami tak boleh, tak dapat nak bagi duit bulan-bulan pada siapa? Pada bini. Pakaian cukup. Tak, makan minum. Makan minum semua bagi. Dengar baik-baik. Bila kita sudah mengangkat nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, tak wajib lagi nafkah, wajib mas kahwin. Bilakah wajib nafkah? Bila isteri dihantar masuk ke rumah kita. Faham? On the way tak wajib. Dia panggil tamkin, diserahkan isteri sehingga boleh disentuh oleh suami. Nampak? Jadi katakan hari ni menikah, wajib mas kahwin, nafkah belum? Bila nak hantar bini? Minggu depan, Jumaat depan. Okey, Jumaat depan, on the way mari nak hantar ke rumah kita, tengah-tengah jalan accident. Jadi bini terantuk kursi depan dashboard, 300 jahit, ayah dia kena bayar. Kita suami dah belum wajib bayar, kerana belum serah pada kita. Turun sampai depan rumah kita, siapa dia buang kulit pisang depan kereta, pijak pelepong, rebah pula. Bagi klinik 200 pula, ayah dia wajib bayar, kita belum. Faham? Dia masuk dalam rumah kita, orang kopang bangka masuk dalam rumah, rebah pula, RM30 pula, baru kita wajib bayar. Itu contoh. Situ mula kewajipan suami. Apa dia? Makan minum, pakaian, tempat tinggal, ubat-ubatan, alat makeup, kalau kita suruh. 3 ni dia panggil nafkah asliyah. Makan minum 2 kali sehari, pagi sekali, petang kali, pagi sekali, tengah hari sekali, tengah hari sekali, petang kali, malam sapu 2 kali, tengah hari terus bahan 2 kali, asal 2 kali sehari. Sekali makan kenyang, ada lauk, ada air. Pakaian 2 pasang setahun. Sepasang mana? Tudung dalam, tudung luar, baju dalam, baju luar, kain dalam, kain luar, alas kaki, sepatu. 2 pasang setahun. Kalau sakit, wajib obat. Bini kita wheelie motor, rebah, masuk besi, 1,500. Faham? Laki kena bayar. Contoh lah. Faham lagi? Bini sakit, rebah, kopek masuk dalam RZ, cari, buat pembedahan, 14,000. Bayar lah. Laki kena bayar. Jangan main. Faham? Khidmat dia bagi tidur kamu. Kamu tidur dengan dia tak? Kamu nak tidur dengan ayam? Faham lagi? Kita kena tanggung. Kita suruh dia bedak, suruh dia bicu apa, kita kena bayar. Kaki dia kuku cekang apa, kena bayar obat apa semua. Faham? Jadi kalau kita dah tunai yang tu, walaupun tak bagi cash, hukumnya sah dah. Faham? Cuma kalau dia buat kerja rumah kita, dia gosok baju kita, ayam masuk rumah dia tukang kerja. Faham lagi tak? Apa benda baju kita dia gosok, seluar dalam kita dia basuh. Faham? Bagilah duit hadiah. Yang eloknya sekarang kalau orang Melaka moleknya 3,000 sebulan. Tuju tak muslimat? Tuju? 7 belaka. 3,000. Dia buat kerja belaka dah, bagi 3,000 tu. RM3,000 bagi. Bini kita kan bukan kawan-kawan tak apa, dia kawan-kawan kita, dia basuh spender mu. Basuh lah. Dah bini kita, luar dalam kita dia basuh, keluar panjang dia basuh, peyah dia basuh, nasi yang masak, ikan dia goreng, pak tidur dia apa, dia pula mari pula duduk je. Faham? Mu gosok dia, gosok gobok. Tahu tak? Apa salah beri 3,000? Saya kata dah. Kalau bini kata, bang ada mana? Ada KL, beli kat kaya kasut RM30. Jangan, awak isteri saya 300. Tunggu bang, raya itu tak ingat beli rata, jatuh dalam telaga, beli hak 1,500. Hei, awak isteri saya 3 orang anak, awak lahirkan anak saya, mak keluar darah banyak mana? Takkan 1,500 kata gelang biskut jagung 27,000 balik RM1.
Aku kena dah ni. 18,000 balik RM1. Kita underwear ikat dengan dawa. Nampak? Biar pasal isteri kita, betul tak? Bagi 3,000 cash bulan. Minta 100 bagi 1,000, minta 500 bagi 1,000. Ajar lagu tu. Baru dia tak marah kita kahwin lagi. Dah. Laki pancing bila bini mengandung, dia berhenti pancing kerana dia percaya takut sakit mulut ikan. Allah Rabbi. Bini mengandung, jadi orang hak mancing, tak mancing dah. Takut kat mata kain kena mulut ikan. Takut mulut anak dia kat gigi, beranak rayang mulut. Faham? Ini semua ni mengarut belaka. Nak, awak dah apalah mancing hobi hak jenis orang ngai gigi, dok nyanyi ke dia. Faham? Mengandung kan 9 jam, 9 bulan. Faham? 9 bulan dok ngai gigi. Jangan dawak ni, awak ikut JKK lah ni. Faham lagi? Ada leh gitu. Kena faham, yang tak bolehnya sama ada isteri mengandung atau tidak, jangan zalimi hayawan. Itu maksudnya. Apatah lagi kalau isteri sedang hamil, takut-takut Allah bayar cash. Faham tak? Adapun kerja mancing, mancingnya. Dia tak kena mulut, dia takkan nak makan ku ekor. Tekan makan ku mulut lah. Dia takut-takutlah. Dia mu tulis senang di kertas, jangan kena mulut kau. Dia tulis biar ikan baca lo, bingung kan tengok. Nah, tak boleh khianat, zalimi makhluk. Faham lagi? Sama ada bini mengandung atau tidak. Dan lebih-lebih lagi kalau bini sedang hamil. Faham lagi? Tak ada khianat. Ngai boleh ikan buta, beteng, dia ambil ikan buta buat darat. Tengok, dok ke berdosa? Dia cakap, dah udang aku, udang 3 iyai kau. Dah apa, dah nak ngai ikan dia? Ikan kakak ah. Dah tulis di kertas. Kakak sahaja. Orang jangan masuk capur. Mungkin buah udang, dia ikan butai duduk situ mengubur depan muka dia. Dia makan muka nak buat tak ada. Sampai 2 jam, 3 jam tak mati ke. Nak petang karang kering mampu. Tu zalim namanya. Itu maksudnya. Apakah hukum aurat anak dengan adik-beradik susuan ibu ayahnya? Anak dengan adik-beradik susuan ibu ayahnya. Baik. Bayi orang ipoh, contoh budak ipoh, baby tu, yang menyusukan dia, mak dia tu, yang tuang punya susu, orang Cameron, tanah kata. Bila cukup syarat bayi itu mari duduk di Cameron, menyusu dengan ibu susu orang Cameron, maka bayi itu jadi anak susu. Faham? Mak dia orang Cameron tanah kata ni jadi ibu susu. Hukumnya sama macam anak sendiri. Cuma tidak dapat faraid. Faham? Sama macam anak sendiri. Dan suami bagi isteri ibu susu ni hukumnya bapak susu. Sama macam bapak sendiri. Anak-anak isteri yang jadi ibu susu ni ada 5 beradik, anak lain. Nah, dengan baby ni adik-beradik susu. Adik-beradik susu hukumnya sama macam adik-beradik sendiri. Boleh duduk berduaan dalam rumah, boleh bersentuh tak batal wuduk, haram bernikah sampai kiamat. Cuma faraid tak dapat. Okey? Kemudian ibu susu ni pula dia ada abang. Duduk di terla. Kenapa? Maka abang tu jadi bapak saudara susu bagi baby ni. Faham lagi? Itu contoh. Tapi yang berkaitan dengan mahram ialah budak ipoh ni seorang saja. Adik-beradik budak yang diipoh ni ada lagi tak masuk. Faham? Anak beranak dia yang diipoh tak masuk. Tapi syaratnya ada 2. Yang pertama ialah susu itu diminum fresh. Maksudnya tidak capur. Tidak campur. Diminum dengan ibu susu tu ialah tidak campur. Maksudnya susu itu diminum dada atau diperah daripada susu, bubuh dalam botol pun boleh, bubuh dalam jug pun tak apa, atau dalam plastik tarik jadi aiskrim. Tak campur benda, hukumnya begitu. Kalau campur dengan benda lain tak boleh. Dia ambil susu ibu, campur dengan pisang jadi cok kodok. Tak boleh. Faham tak lagi? Dia panggil cok kodok susu. Tak boleh.
Yang kedua, budak itu belum genap 2 tahun. Kalau dah tingkatan 5, tak jadi anak susu. Faham lagi? Nah, baby itu belum 2 tahun. Ada orang tanya, dia kata suami terminum susu isteri. Jadi tak suami itu anak susu? Dia terminum, salah letaklah peti ke mana. Suami balik cok habis botol. Faham? Jawabnya ya, jadilah suami itu anak susu jika suami itu belum sampai 2 tahun umurnya. Faham? Dan yang ketiga, syaratnya ialah 5 kali menyusu. Faham? Tak boleh 4 kali atau kurang. 5 kali. Sekalipun 5 kali itu dalam masa 2 tahun. Atau dalam masa sehari je. Lepas subuh sekali, lepas zuhur sekali, lepas asar sekali, lepas garik sekali, lepas isya sekali. 5 kali menyusu, 5 kali kenyang. Faham? Hukumnya sudah jadi anak susuan. Faham? Kampung saya ramai anak luar nikah. Subhanallah. Persoalan saya, adakah boleh anak luar nikah setuh dengan adiknya yang tidak di luar nikah? Bagus soalan. Ini masalah masyarakat kita hari ni. Batu orang muda-muda nikah awal lah. Nikah awal. Okey? Masuk umur 18, SPN dak pas, nikah dulu. Nak puang-puang. Pasal kau puang tak boleh, dia masuk balik umur 14. Bila balik, tubuh badan dia mengeluarkan sel-sel yang memerlukan berlakunya persetubuhan yang dihalalkan syarak, iaitu perkahwinan. Bila dah balik umur 13, 14, dia mari gelebor macam-macam. Tu lopak lah beng, tu lopak lah tamu tua tu. Nampak? Tindak balas badan dia. Itu jadi punah ranah habis. Nabi kata, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falitazawwaj. Wahai orang yang muda-muda, tak kira orang payung, orang pelong, orang muda, siapa di kalangan kamu yang sudah mampu berkahwin, kahwinlah awal-awal. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farji. Kerana kahwin itu dia lebih menjaga mata kita dari jadi haram, dan dia memelihara kemaluan kita dari berbuat zina. Betul tak? Nabi jelas lama dah. Okey? Bukan orang muda sajalah, orang tua pun kahwin. Jangan lok tua gitu. Orang lepuang tak apa, orang lelaki lah biasa. Orang puan sebab dia mati lelaki, nikah lalu. Tunggu habis hidup. Orang lelaki payah lah, kalau dah mati bini payah nak nikah. Pasal apa? Pasal orang lelaki-lelaki ni setia. Dia dah betul. Kau tengok orang puan kalau mati lelaki, jangan tengok masa baru mati. Kalau baru mati lelaki, tengok itu di dalam Facebook. Emoticon nangis lah ke, nguar tubik inguh, tubik air mata. Dalam Facebook tanda ada dua seperti abang tunggu adik di pintu syurga. Hodoh lepuang. Masuk 4 bulan setengah nikah pula. Buang habis rambut tu lelaki lama dalam Facebook. Orang lelaki got setia, dah mati bini nikah pula. Tobat dia. Jadi ginilah, bila dapatlah anak yang tak sah nikah, tak sah taraf, anak luar nikah, dengar baik. Contohnya dak kahwin lagi, ani dengan mamak dak kahwin lagi, berzina. Okey, dapat anak luar nikah, orang dulu panggil anak haram. Kalau lama lagi anak Arab berjadah. Yang berjadah tu sebenarnya bahasa Arab ziyadah tu lebih, tak masuk dalam hukum nikah. Faham lagi? Okey, dapat anak pertama anak haram, lepas tu nikahlah pasangan ini. Alhamdulillah bertaubat pada Allah, Allah ampunkan keduanya. Betul tak? Lalu bernikah. Faham lagi? Ada dah anak lorang tu, anak haram. Faham lagi? Bila nikah orang halal ni, dapat pula dah anak goliknya. Dapatlah adik ni. Jadi soalan dia, adik ni boleh tak setuh abang dia hak luar nikah? Faham lagi? Hukumnya gini, anak luar nikah hak pertama, hak sulung tu abang ni, dengan adik dia ni, ialah kedudukannya adik-beradik seibu. Faham tak? Adik-beradik seibu. Bila adik-beradik seibu, batal tak air semayang? Tak batal. Dengar ni orang pelong, orang benda geting,
3 jenis adik-beradik dak boleh nikah, dak batal semayang, boleh berduaan atas muka rezek. Satu, seibu sebapak. Yang kedua, sebapak ibu lain. Yang ketiga, seibu bapak lain. Faham? 3 ni haram nikah sampai kiamat. Kerana dikira adik-beradik itu. Faham lagi? Jadi ada anak yang pertama, anak haram tadi, dia sama lebih kurang dengan adik yang akan lepas nikah tu. Adik-adik lain tu ialah adik-beradik semau. Faham atau tidak? Adik-beradik semau. Setuh dak batal wudu, tak boleh nikah. Faham? Dak wajib tutup kepala dalam rumah. Faham? Bagaimana mengatasi masalah sesama meleleh ketika solat? Boleh tak kita lap ingus masa solat? Itu untung mengaji. Dalam solat boleh lap ingus. Faham? Dalam kitab-kitab turah, kitab-kitab lama, dia kata hendaklah diletakkan hingus itu pada lengan baju. Contoh dulu, orang dulu tak ada tisu. Keluar hingus, dia pun ambil lengan baju. Letak kat situ. Biar duduk situ, faham? Orang tak ganggu. Najis tak? Bukan najis, mustaqdarah. Tak najis, sah semayang. Nanti lepas semayang pergi basuh. Okey? Zaman kita ada 2 bantuan. Pertama, ada poket. Batul buat poket belah kiri. Kerana sunat meludah sebelah kiri. Tengah semayang, mari. Betul tak? Batal tak semayang? Tak batal. Atau ada tisu senang sebelum semayang letak. Mari tengah semayang, khak keluar jadi belon. Faham tak? Kita pun ambil. Letak dalam poket. Tu cara dia. Nanti lepas keluar masjid, kena ingat buang cepat. Takut tak ingat sampai di kilang, panas. Masuk meeting. CEO pula tu. Sah tak solat laju-laju? Laju ke slow semuanya tidak sah. Melainkan cukup padanya syarat dan rukun. Solat perlahan, cukup syarat rukun, sah. Solat laju, cukup syarat rukun, sah. Nampak? Contoh, bacaan. Jadi kalau mu solat perlahan pun baca tak betul, tak sah. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Allah kok mana bacaan? Sah tak? Tak sah. Dah tukar bagi habis. Nampak? Siratal labi. Tak sah. Muak tu beg pinyung pun tak sah, tak sah labi. Baca yang betul, rukun biar comel. Jangan tinggal tamakninah. Laju tapi ada tamakninah, sah. Laju tak ada tamakninah, tak sah. Nampak? Cuma kalau jadi imam, ikut Nabi. Nabi kan ausal, sederhana. Sahabat kata Nabi ni kalau semayang, boleh bandinglah dengan imam lain. Laju bodoh, perlahan bodoh. Nah, kita mayang isu baca Yasin. Budak-budak baru first time, budak-budak cek mari sejik. Nyisa tak mugi dah surang. Balik tak mugi dah surang, tak mugi dah. Lengah adik ni cubit tahi. Ye wah. Jadi mari dah kira mu ada kerja tak ada kerja. Nabi kata iza ya'mukumun nas fal khafif. Bila kamu menjadi imam bagi orang ramai, rengan-rengankanlah. Dah. Rengan-renganlah, baca rengan. Baca yang baik murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Contoh. Ni kita tak Sabbihis rabbikal a'lal ladzi. Aduh dah pergi dah. Apa dah? JKK nak terbaik. Dobek tahi JKK. Dah. Ada belakang 2 orang tua pakai paper, neleh betih paper. Nah, bila nak sudah? Fal yukhafif kena faham, rengan-rengankanlah, Tapi bukan ada imam surah ni, surah tepung. Apakah hukum isteri tak suka dengar teguran dari suami? Bukan isterimu seorang, semua isteri begitu. Faham tak? Isteri tu imam lebih-lebih lagi. Jadi ingatlah kita batu kalau kita nak berkahwin, jangan banyak sangat senyum. Ramai orang bila nak kahwin dia senyum 2 hari senyum.
Dia tak reti tu. Kena banyak menangis. Faham? Kerana apa? Kerana kita akan duduk selepas kahwin nanti dengan spesies yang sangat berbahaya. Minta maaf lah kau perempuan, bukan nak mengata tu, tidak. Nak, nampak? Kalau kita duduk bujang, ada tak orang belebel ke kita? Tak ada. Lepas kahwin lagi kena kalau dah kita. Faham? Pagi minta duit, petang minta duit. Lambat beli tu kena. Silap beli barang kena. Faham? Pening kepala kita. Lepas tu 3 minggu lepas kahwin menengung. Jadi hati-hatilah dan jangan rasa pelik dan banyak memaafkan kerana perempuan itu memang pelik. Jangan suka marah dia kerana dia memang begitu. Saya nak cari bakal isteri yang tak belebel, tak banyak mulut. Boleh nikah dengan lelaki. Betul tak? Sungguh. Dengarlah kau perempuan, bila suami kita nasihat, dengarlah. Kerana bila kita taat pada suami kita, kita dapat syurga Allah. Bila kita tak syukur dengan suami, kita masuk neraka. Pada malam Isra' Mi'raj, ittala'tu lailata usriya bi wa ra'aitu finnar izan aksaru ahliha an-nisa. Pada malam aku diisra'kan ke langit, aku ditunjukkan oleh Allah kepada neraka. Bila aku tengok kepada neraka, tiba-tiba aksaru ahliha an-nisa, yang ramai daripada dalam neraka itu penghuninya perempuan. Limadha ya Jibril, kena sebab apa Jibril ramai perempuan ni masuk neraka umat aku? Ada hadis. Ada beberapa jawapan bersih daripada hadis. Antaranya, mereka tidak bersyukur dengan suami. Ada bersih yang menyebut mereka kufur kepada suami. Maksud kufur di situ ialah tidak berterima kasih, tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suami. Dan ada hadis mengatakan tukcirnal Allah, banyak mengutuk, banyak condemn suaminya. Nampak? Benda ni terjadi. Nabi tengok bila 1500 tahun lepas dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Tak bersyukur dengan suami. Ada hadis yang Nabi kata, ya masyarakat nisa, wahai orang perempuan, aksirna sadaqah, perbanyakkan sedekah. Kerana aku tengok kamu ramai masuk neraka. Bukan, jangan main-main. Bukan makna laki-laki tak masuk neraka. Makna majoriti. Boleh jadi yang perempuan 60, laki-laki 40. Dan boleh jadi 60, 52 perempuan, 48 laki-laki. Bukan makna 2% laki-laki masuk surga, tidak. Tapi lebih ramai. Nampak? Aksaru tu isim tafdil, lebih ramai. Nampak? Tengok mak kita lawan tak ayah kita? Lawan. Lepas tu bini kita lawan kita. Faham lagi? Kalau kita tak mau bini yang melawan, kita kahwin dengan tiang elektrik. Nampak dia. Ingat bini kita banyak salah, maafkan dia. Banyak tak betul, bimbinglah dia. Banyak mengamuk, tak payahlah kita lawan dia. Banyak maki hamun kita beristighfar, astagfirullah, subhanallah. Jangan ikut dia, kerana dia dipimpin, kita pemimpin. Saya bersukan, jadi saya pakai seluar pendek di atas lutut. Saya pakai legging di dalam. Boleh tak saya nak salat pakai legging? Baik, bagus. Dia ni sportman. Dia pakai seluar pendek, tapi ke dalamnya dia pakai seluar panjang. Namanya legging. Legging ni maksudnya seluar panjang yang ketat. Okey? Dengar baik-baik. Hukum orang Islam ni pakai seluar pendek tidak haram. Faham lagi? Bahkan kalau kita keluar pergi ke ICC pakai spender, tak pakai seluar pun tak haram. Yang haram ialah kita menampakkan aurat. Dia pakai spender jean besar. Spender besar ni, spender. Dia pakai kilah gini.
besar. Tapi spender jin punya. Labur sampai ke bawah. Haram tak? Tu fiqh. Al-fiqh maknahu al-fahmu. Fiqh kepahaman. Yang haram ialah mendedahkan aurat. Okey. Dia pakai seluar pendek tapi di dalam pakai kain pelekat. Nampak tak aurat? Tak nampak. Lagi. Di luar je seluar pendek, dalam jubah. Tak apa. Lagu mana nak pakai? Aku benar tahu mau pakai lah. Tapi nak khabar, jika mu pakai seluar pendek menampakkan aurat, barulah dilarang. Okey. Soalan dia, bolehkah orang laki-laki pakai seluar fit, seluar legging, inner untuk diver tu? Kan diver tu, scuba diving tu, kan dia pakai inner dulu. Kalau tidak payah nak pakai suit dia tu, lekat. Pakai inner dulu, ketat tu. Sah solat. Dengar baik-baik orang KL, hukum pakai ketat di dalam semayang tapi tutup aurat. Orang laki-laki makruh, orang perempuan orang laki-laki khilaful aula, orang perempuan makruh. Faham lagi? Hukum semayang pakai ketat tapi tutup aurat. Contoh, perempuan pakai track, pakai baju renang tapi tutup aurat, lengan panjang, nampak muka saja. Dalam semayang orang perempuan makruh. Laki-laki khilaful aula. Apa makna khilaful aula? Menyalahi yang lebih utama. Maknanya martabatnya lebih rendah dari makruh. Makruh lebih tinggi. Maknanya sebaiknya dia pakai longgar adalah lebih cantik. Maknanya kalau khilaful aula, kurang comel. Nampak? Kurang comel. Kalau makruh, dibenci tapi tidak berdosa. Apakah kena sama kalau kereta dilanggar babi? Ni biasa kereta langgar babi, ni babi langgar kereta dia. Okey, tak kira kereta langgar babi atau babi langgar kereta, tidak wajib kita basuh 7 kali, melainkan jika adalah perpindahan najis. Dia asal nasnya ialah anjing, babi ini kias. Okey, dan pendapat yang muktamad, babi ini kias dengan anjing. Fasiluhu sab'a ulahunna biturab. Nabi kata hendaklah kamu basuh 7 kali, satunya dengan air tanah. Bukan samak. Samak bab lain. Samak ini kulit bangkai. Iza dubiral ihabu faqad tahura. Apabila kamu samak kulit bangkai, maka jadi suci. Itu bab lain. Itu rima. Langgar di kereta api, mapuh. Kita nak pakai kulit dia, samak tu lah baru samak. Faham? Kita jalan-jalan jumpa apa benda ni, gajah. Lagi kita nak pakai kulit gajah tu nak buat gendang, kita samak pasal dia bangkai. Faham lagi? Ada pun kalau anjing dan babi najis mughallazah, bukan samak tapi basuh. Okey, ni kait motosikal pong yang melanggar di babi. Faham lagi? Babinya langgar. Kadang-kadang kereta gong dia langgar, bunyi degung atas pintu kita. Faham? Kita turun tengok tidak ada lekat sesuatu, tak ada lekat darah, tak ada lekat bulu, tak ada lekat peluh, tak ada lekat apa pun, tak wajib basuh. Itu fiqh. Tapi jika ada lekat, ada sikit darah, sikit peluh, sikit lekat bulu, atau lendir dia, wajib basuh 7 kali. Okey. Saya buat pembedahan tangan bagaimana nak solat, kerana tak boleh ambil wuduk atau tayamum kerana khawatir dijangkiti kuman. Okey, kalau kita ambil luka kita di tangan, contoh di tangan kiri luka, jahit 4 jahitan, tak boleh kena air. Kata ulama, bila tak boleh kena air, sekalipun ada air, fatayammamu, maka hendaklah kamu tayamum. Jika tayamum pun tak boleh, memang tak boleh, maka orang ini diberi kelonggaran melakukan solat, dan wajib dia berwuduk apa yang boleh, kemudian tayamum apa yang sampai. Jika dia duduk dalam keadaan simen ke ataupun belat yang tak mampu sampai air ataupun alat debu, sah juga sembahyangnya dengan syarat
apa yang boleh sampai air, wajib sampai air. Cuma boleh atau tidak boleh kena air itu bukan dengan pandangan kita sendiri. Hendaklah nasihat daripada pakar yang mengatakan kalau kena air keluar daging, kalau kena air meletup, kalau kena air putus tangan, baru boleh tidak wudu. Kalau kena air pedih dan sebagainya, wajib wudu. Cara wudu luka, okey? Tangan kita berjahit, luka, faham? Ambil air, janganlah kita buat kuat-kuat, faham? Ambil air, ni gonyoh macam biasa, simpan dulu bahagian luka. Bahagian luka ni, ambillah air perlahan saja, letak, lalukan air, terus tutup dengan tisu. Dia, insya-Allah dia tidak akan bengkok. Okey, itu cara dia. Sebab luka itu sudah tertutup. Adapun luka yang terbuka, jangan jiruh air lah. Nampak sebab kadang-kadang orang dia tak pandai. Lalu kita ambil dengan tisu boleh, basahkan, biar basah betul, letak begitu. Ada air mengalir, tup, lap terus. Mudah sangat, tak payah tayamum. Tapi jika kedua-duanya tidak mampu, sah solatnya. Orang ini tak mampu lakukan dua cara bersuci, dilonggarkan hukum, dia sah sembahyang. Orang lain tak sah kerana orang lain dalam keadaan sihat. Dia orang susah. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Orang yang susah diberi hukum longgar. Apakah hukum menaja anak tahfiz pergi tengok konsert yang haram? Jadi viral baru ni dah. Bila buat konsert haram, bukan kata budak-budak tahfiz, semua orang Islam wajib menjauhinya. Faham? Kita sekarang tumpang bumi Allah. Bumi ni bukan milik Perdana Menteri, bukan milik Sultan, milik Allah. Faham? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tu Imam Ratib tak mau. Kepunyaan Allah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Faham? Amerika negara tu bukan mereka punya, Allah punya. Faham? Malaysia ni hak Perdana Menteri ke, hak raja ke, hak Allah. Maka Allah haramkan mata kita melihat yang diharamkan. Wajib kita kena akor, kena terima. Jadi kalau konsert yang haram, bukan budak tahfiz, semua orang haram terlibat. Penganjur berdosa, tukang pergi tengok berdosa, tukang buat poster pun berdosa, semua tanggung dosa yang terlibat. Dan haram kita tolong walaupun dengan satu perkataan saja. Kerana Allah sebut dalam Quran, wala ta'awanu 'alal ismi. Jangan mu tolong dalam perkara dosa seperti itu. Nampak? Jadi kita duk faham, dak boleh budak-budak tapi haram tengok. Dak tua dak ada. Allah kata innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Allah haramkan kamu makan bangkai, Allah haramkan kamu makan darah, Allah haramkan kamu makan babi. Siapa ni? Budak tahfiz haram makan babi. Pok dia boleh makan. Budak tahfiz tak boleh makan bakar, toki dia boleh makan. Faham? Kena faham baik-baik. Kita tumpang bumi Allah, wajib kena taat, kena hormat pada tuan punya harta. Kalau kita tumpang kereta orang, kena hormat tuan kereta. Kalau kita tumpang tidur rumah orang, kena hormat tuan rumah. Kita papa kedana, ada orang papa kedana, kita orang kaya, ada tanah beratus-ratus ekar. Dia kata minta lah tumpang duduk atas tanah sikit. Kita dah ada tanah, kita pun siang tengok pasak terek, papa kedana, we duduk atas tanah kita satu lot. Bila duduk atas tanah kita, dia nak ambak kita. Mana perasaan kita? Kita kata dah lewat gini, bakar-bakar asak gini, pernah jadi busuk habis kain kita semua. Kau nak aku lah? Dia jawab gitu. Kita ambak tak? Itu masalah. Ramainya orang duduk di bumi Malaysia nak melakukan maksiat, dia kata ikut suka dia. Mu ingat Malaysia ni otok pun. Hak siapa Malaysia ni? Allah. Bukan otok kita, bukan apa dara mu. Pok dara membeli pasal malang. Faham? Apakah hukum makan ulat sagu? Ulat apa pun tak boleh makan. Yang boleh makan ialah buah. Tetapi oleh kerana ulat yang halus-halus ada dalam buah, susah kita nak cabut orang termakan dengan ulat, dimaafkan. Situ maksudnya. Ulat sagu ni
So ni. Mik dia batang sagu cokek. So begitu. Cokek makan ulat saja. Itu al-khabisat. Al-khabisat ini diharamkan oleh Allah. Benda yang dibilang kotor. Ulat ni keji. Faham tak lagi? Ulat yang kata dalam kitab fiqh boleh makan. Kita makan jambu air. Ada ulat halu-halu payah nak buang. Kalau ada boleh buang, wajib buang. Yang mana sukar dibuang, dimaafkan. Kita beli ikan kembung, ikan selayang, ikan air, wajib kena siang. Basuh darah, naji-naji dia. Tapi kalau kita ikan bili, payah nak siang ekor-ekor. Dah bili 4,000 ekor 2 kilo. Takkan nak siang, minggu depan nak siang lagi. Maka dimaafkan kerana sedikit. Al-qalil kal-adami. Benda yang sedikit seperti tidak wujud. Perbuatan yang membatalkan salat. Kalau garu gatal berapa kali boleh garu Ustaz? Sebab saya ni orang gatal. Sebab saya nak jadi orang cerdik lah. Terima kasih. Okay. Dia kata dia gatal. Nak garu gatal. Batal macam mana batal? Banyak mana kali garu baru batal? Bagus. Di dalam semayang ada benda yang membatal. Antaranya melakukan pergerakan yang berturut-turut pada anggota berat. Okey. Mana anggota berat? Contoh. Kalau tangan ini ada anggota ringan, ada anggota berat. Kalau menggerakkan lengan, ini anggota berat. 3 kali berturut, batal. Contoh, tengah semayang, digaru. Itu, batal. Atau lengan tak bergerak. Yang ni saja gerak. Baru tak gerak, ni saja. Ni. Ni tak gerak, batal. Atau tapak tangan saja 3 kali, batal. Contoh, digeruk gini, ni. Batal. Yang tak batal, jari. Kerana jari ulama kata anggota ringan. Jadi, dia gatal. Dia pun angkat tangan, dia buat dengan jari. Walaupun 5 kali. Atau seminggu lebih. Tak batal. Contoh, tak batal. Pasal anggota ringan. Lagi kelopak mata. Kelip tak batal. Gerakan bibir mulut tak batal. Kepala goyang banyak sangat batal. Goyang sikit kerana bacaan tidak batal. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Contoh, tak batal. Yang batal Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan rupa orang yang solat. Bunuh ranah. Okey.